Okay, Assalamualaikum. Hai, nama saya Amni Salsabila binti Safi dan saya merupakan pelajar Ijazah Sarjana Sains Kaunseling dari Universiti Utara Malaysia, dan untuk bidang pengkhususan saya adalah di dalam bahagian kesihatan mental ataupun mental health. Dan untuk tajuk kali ini saya akan membincangkan mengenai penagihan relapse. Umum sedia maklum tentang penagihan dadah, tetapi ramai yang terlupa mengenai masalah penagihan relapse. Penagihan dadah sering dikaitkan dengan permulaan individu tersebut terjebak di dalam dunia penagihan. Dia benda ni berbeza dengan penagihan relapse, di mana penagihan relapse merujuk kepada individu yang telah lama terjebak di dalam dunia penagihan. Okey, sebut tentang penagihan relapse. Apa itu penagihan relapse? Penagihan relapse bermaksud penggunaan semula dadah selepas seseorang itu berhenti mengambilnya. Ada yang mengatakan penagihan relapse ni ialah keadaan di mana pengambilan penggunaan bahan psikoaktif setelah seseorang itu menjalani rawatan dan pemulihan dadah dari segi pergantungan fizikal dan juga psikologikal terhadap dadah. Pergantungan fizikal ni melibatkan rasa sakit. Seseorang itu berasa sakit apabila tidak mengambil bahan tersebut. Manakala pergantungan fizikal, psikologikal ni melibatkan tumpuan keinginan ataupun fikiran untuk mengambil bahan tersebut. Akta Penagih Dadah Bahagian Rawatan dan Pemulihan pada tahun 1983 mendefinisikan penagih dadah sebagai seseorang yang melalui apa-apa penggunaan dadah berbahaya. Okey, menurut Saunders dan Essen pada tahun 1987 memberi takrifan mengenai penagihan relapse ini sebagai kembali ke tahap sebelum rawatan. Secara umumnya di Malaysia terdapat beberapa akta yang berkaitan dengan masalah penagih dadah, seperti Akta Dadah Berbahaya pada tahun 1952 dan Akta Penagihan Dadah Bahagian Rawatan dan Pemulihan pada tahun 1983. Kedua-dua akta ini adalah berbeza dari sudut takrifan undang-undangnya. Dan akta ini di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952 ni, seseorang akan didakwa dan disabitkan oleh pihak polis. Dan manakala bahagian Akta Penagihan Dadah Bahagian Rawatan dan Pemulihan 1983 ni melibatkan seseorang penagih dadah yang ditangkap dan didakwa oleh pihak agensi anti dadah kebangsaan ataupun penguatkuasa AADK. Ada kajian yang menyatakan bahawa relapse ni berpunca dengan faktor situasi berisiko tinggi. Situasi berisiko tinggi ni ialah sesuatu keadaan yang akan membawa pengaruh yang tinggi untuk seseorang bekas penagih mengambil semula dadah. Sekiranya penagih tidak berada dalam situasi demikian, kemungkinan penagihan relapse mungkin dapat dielakkan. Okey, ada beberapa situasi yang akan membawa kepada penagihan relapse. Ini menurut Merlot dan juga Gordon pada tahun 1985. Okey, situasi yang membawa pada penagihan relapse yang pertama adalah emosi negatif. Yang kedua ialah mengalami konflik interpersonal. Yang ketiga ialah melibatkan tekanan sosial daripada persekitaran. Okey, emosi negatif. Emosi ni ialah perubahan proses fisiologi, diri dan juga psikologi. Dan emosi negatif ni ialah seperti rasa kecewa, marah, cemburu, sedih, murung dan juga bosan. Jika seseorang bekas penagih berada dalam emosi yang tidak stabil seperti ini, menyebabkan mereka cenderung untuk terlibat semula dengan penagihan dadah. Okey, faktor kedua ialah mengalami konflik interpersonal. Konflik interpersonal ni menunjukkan kepada perselisihan keadaan ataupun konflik interpersonal ni melibatkan perselisihan antara individu dengan keluarga, individu dengan pasangan dan juga masyarakat sekeliling. Yang ketiga, berkaitan dengan situasi yang membawa kepada penagihan relapse ialah tekanan sosial daripada persekitaran. Okey, tekanan ini menyebabkan gangguan terhadap fisiologi dan juga psikologikal seseorang individu. Tekanan sosial ialah apabila seseorang individu ini mendapat tekanan ataupun mengalami tekanan daripada persekitarannya. Ada dua jenis tekanan sosial. Yang pertama adalah tekanan langsung dan juga tekanan tidak langsung. Tekanan langsung melibatkan interaksi individu dengan individu yang lain. Contohnya, bekas penagih yang ditawarkan dadah oleh rakan sebayanya, manakala tekanan tidak langsung ni melibatkan keadaan persekitaran tempat tinggal itu sendiri. Contohnya, bekas penagih tersebut tinggal di kawasan yang di mana kawasan hitam ataupun tahap penagihan yang tinggi ataupun berdekatan dengan sarang penagihan.
okey, kita masuk mengenai intervensi terhadap penagihan relapse. Ada beberapa persoalan mengenai keberkesanan terhadap intervensi kepada bekas penagih. Salah satu intervensi yang dicadangkan oleh kaunselor adalah berkaitan dengan teknik penangguhan. Teknik penangguhan ni di mana bekas penagih yang mengalami ketagihan ataupun trigger terhadap dadah ni boleh menangguhkan keinginan mereka untuk mengambil dadah tersebut dengan melakukan kerja-kerja lain tersebut. Apabila seseorang itu yang trigger dengan dadah dan dia tangguhkan keinginan tersebut dengan membuat kerja-kerja lain, dia akan secara tak langsung perlahan-lahan dia boleh melupakan keinginan untuk mengambil dadah tersebut. Selain daripada tu, bekas penagih akan diberikan kemahiran coping skill ataupun kemahiran penyelesaian masalah. Okey, bekas penagih akan diajar untuk cara menyalurkan emosi seperti tekanan, kesunyian, kemarahan dan juga kebosanan dengan aktiviti yang sihat tanpa mengambil barang-barang terlarang. Dan selain daripada tu, kaunselor juga mencadangkan teknik overcorrection. Teknik ni melibatkan klien diminta untuk memulihkan persekitarannya. Contohnya, bekas penagih yang pulang setelah menjalani rawatan dan pemulihan di pusat sereniti contohnya, dia perlu melakukan hijrah ataupun duduk jauh daripada tempat asalnya. Hijrah ataupun memulihkan persekitaran ni tujuannya salah satunya supaya bekas penagih tersebut dia dapat jauh daripada rakan sebaya ataupun persekitaran yang terdekat dengan kawasan penagihan. Bila mereka jauh dengan kawasan-kawasan tersebut, mereka lebih senang untuk melupakan keinginan mereka untuk mengambil dadah ataupun menghilangkan rasa trigger itu sendiri. Dan selain tu, teknik asertif. Dalam teknik asertif ni, klien diajar untuk mereka meluahkan perasaan mereka secara baik tanpa melibatkan kemarahan, ketakutan dan juga pasif. Klien berupaya di dalam teknik ni, klien ataupun bekas penagih berupaya untuk menolakkan ajakan rakannya untuk mengambil dadah secara baik. Okey, contohnya, kiranya bekas penagih yang baru keluar balik ke tempat asal, mereka secara tak langsung akan berjumpa dengan rakan-rakan lama. Justru teknik asertif ni akan membantu mereka untuk menolak ajakan lama mereka tu dengan menyatakan tak nak kepada dadah ataupun menolak seperti menyatakan bahawa dia ada kerja lain untuk dibuat. Jadi teknik-teknik ni boleh digunakan oleh bekas penagih supaya mereka tidak mudah untuk mengikuti ajakan rakan mereka. Selain daripada tu, terdapat teknik adversif. Teknik adversif ni dilihat agak kontroversi dan juga jarang digunakan di Malaysia, terutamanya di agensi anti-dadah. Di dalam teknik ni, klien akan diberi rangsangan yang menyakitkan apabila timbul keinginan dalam diri mereka untuk mencuba untuk mengambil semula dadah. Seperti klien yang ada keinginan tu akan diberi kejutan diri ataupun mereka diajar untuk membayangkan keinginan tersebut dengan benda-benda yang kotor seperti najis. Dan kalau di agensi anti-dadah kebangsaan, mereka bekas penagih ni, apabila mereka trigger untuk mengambil dadah, mereka diajar untuk menyakitkan diri sendiri dengan memukul tangan ataupun mengambil getah dan melepaskan kepada tangan supaya mereka rasa pedih di tangan. Dan apabila mereka merasa sakit dan mereka secara tak langsung akan melupakan keinginan tersebut. Dan teknik seterusnya dicadangkan ialah teknik kenal pasti, elak dan juga atasi, ataupun dipanggil recognize, avoid dan juga cope. Di dalam teknik ni, bekas penagih diberi peluang untuk meneroka fikiran ataupun falsafah hidup mereka yang salah, yang telah membawa kepada tingkah laku songsak ataupun tingkah laku penagihan. Contohnya, pemikiran negatif mereka yang menyebabkan mereka mengambil dadah. Dan apabila mereka mengenal pasti fikiran ni, mereka akan diajar untuk mengubah fikiran tersebut kepada fikiran yang lebih baik. Oleh itu, klien yang bekas penagih yang punya fikiran negatif ni akan membantu, akan membolehkan mereka cari teknik yang cari benda-benda positif supaya mereka berhenti fikir terhadap dadah.
Intervensi yang dicadangkan terhadap keluarga ialah dari segi sokongan sosial terhadap bekas penagih. Contohnya, ahli keluarga boleh menghabiskan masa dengan bekas penagih dengan aktiviti-aktiviti kekeluargaan. Apabila bekas penagih ni terlibat dengan banyak menghabiskan masa dengan aktiviti kekeluargaan, mereka kurang aktiviti dengan rakan sebaya yang menyebabkan mereka mudah terpengaruh. Dan selain daripada tu, untuk penagih, anak-anak bekas penagih yang remaja, ibu bapa perlu memantau rakan-rakan mereka. Ibu bapa perlu memberi sokongan terhadap aktiviti serta minat anak-anak mereka, supaya dengan cara tu anak-anak mereka dapat mengembangkan minat tersebut dengan ke arah yang lebih positif. Okey, itu sekian daripada saya berkaitan dengan penagihan relapse.